Sekarang saya berada di the old city of Hebron, tanah suci yang kedua bagi orang-orang Yahudi. Masjid Ibrahimi ini sendiri menyimpan lipatan sejarah berdarah. Parut peperangan seperti masih baru sahaja semalam ia berlaku. Kawasan yang dahulu gamat dengan pelbagai urus niaga dipaksa dikosongkan. Kami bawakan anda semua untuk kita berziarah di Hebron. Okey, pagi ni kita nak ke Hebron. Okey, perjalanan kita nak ke Hebron lebih kurang dalam 30 km dari sini, dari Jerusalem. Kita kena bawa pasport kita semua. Tadi akan melalui beberapa checkpoint Israel untuk kita sampai ke tempat tu. Di Palestin dan juga di seluruh Israel ni sebenarnya kawalan perjalanan berkuat kuasa di mana-mana saja. Bermakna walaupun orang dalam negara, contohnya macam kita di Malaysia, dari Perak nak ke dari Perak contohnya nak ke Kedah kena checkpoint, and in fact sebenarnya dalam Perak nak ke dalam Perak juga pun ada checkpoint mereka. Setelah menjelajah ke nukleus terpenting pembangunan kepintaran warga Israel di Kibbutz, kali ini kami bawakan anda semua untuk kita berziarah di makam Nabi Ibrahim, Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan Nabi Adam di Hebron. Dalam perjalanan ke Hebron, kita adakan persinggahan sebentar di Bandar Al-Hol yang berada di bawah pentadbiran Palestine Liberation Organization (PLO) bagi menziarahi makam Nabi Yunus alaihissalam. Sekarang saya berada di dalam daerah yang dikawal oleh PLO, Palestine Army, dan berada di hadapan Masjid Yunus. Okey, Masjid Yunus sekarang ini sedang menjalani satu renovation dan restoration. Kita akan pergi ke bahagian lepas solat. Masjid Yunus ini dibina di atas tapak tempat tinggal Nabi Yunus, hanya 5 km di utara Hebron. Okey, ini dia Masjid Nabi Yunus. Bahagian luar sedang menjalani restoration dan juga renovation. Dan kita berjumpa dengan Imam Hisham yang terkenal sebenarnya dan di ban sebenarnya untuk memasuki Jerusalem, tetapi beliau aktif mengembara di seluruh dunia untuk menyampaikan misi bahawa Al-Quran itu bukan hanya setakat dibaca-baca dan dihafal saja, dan secara emosinya mengatakan don't memorize the Quran. Why teaching, not memorizing? The majority of the Muslims now these days said we are memorizing Quran. What they do? Nothing. Don't force your children memorize the Quran. Ask your children to understand the Quran. We not need who memorize. We need who understand. When we understand the Quran, we understand what Allah wants of us. But when we memorize it only, like Daesh, we kill other Muslims. To take Quran into the practice. Itulah apa yang dipesankan, dan menyebabkan oleh kerana itulah beliau sebenarnya di-ban dari memasuki Jerusalem kerana Israel bimbang doktrin yang beliau sampaikan ini mampu untuk membangunkan orang-orang Islam di Palestin ini untuk menjadi lebih baik daripada Israel. Kerana untuk tahu apakah rahsia kehebatan Israel, tidak lain dan tidak bukan, inilah punca kehebatan Israel. Tetapi apa yang dibuat oleh Israel ialah mereka bukan sekadar membaca, tetapi mereka memahami dan mereka melaksanakannya. Tetapi apa yang mereka lakukan yang kurang dengan apa yang kita buat ialah mereka tidak mengimani Rasul kita, Rasulullah SAW, tetapi mereka mahukan ilmu yang updated dari Allah, kerana Taurat adalah dua versi ayat-ayat Allah di belakang Al-Quran. Lepas Taurat, Injil dan kemudian barulah Al-Quran. Salam semua, kami mohon support buku Travelog Haji di Tanah Haram tulisan dan bidikan Saiful Nang. 100% jualan ini akan disalurkan kepada asnaf dan anak yatim
Juga terdapat dalam ini lapahan sains haji dari tim penyelidik sejarah dan Islam di RPWP. Buku setebal 266 muka surat penuh warna hanya RM30 sahaja senaskah. Tekan link di dalam description untuk pembelian segera. Kami berhenti sebentar di sini bagi menziarahi makam Nabi Yunus AS. Dan kami berkesempatan menunaikan solat duha di masjid ini. Sementara itu, kami berkesempatan mendengar cerita tentang masjid ini dari Imam Hisham sendiri. First of all, welcome in your country, Palestine. When I said your country, I mean that. Because Palestine is not for us only, not for the Palestinians only. Palestine for all the Muslims in all over the world. As Umar ibn Khattab said, it is waqf for all the Muslims. Anyway, and welcome in this city which we call it Halhul. Halhul, two words, Halla and Haul. Halla, that means stayed or lived. Haul, that means 1 year. Here under the ground there is cave. It was the house of a Prophet Yunus alayhi salam for 1 year. That means this is the house of a Prophet Yunus, not the tomb of a Prophet Yunus alayhi salam. And this mosque, it was built in 1226, the oldest part. 800 years ago by nephew of Salah ad-Din al-Ayyubi, King Isa al-Mu'azzam. Di sekitar masjid ini juga terdapat kuburan syuhada yang gugur dalam pembebasan semula Palestin. Satu pendedahan yang mengejutkan apabila mengetahui siapa sebenarnya ISIS. Saya tidak memberikan contoh bagaimana Bapak Ibu ada orang miskin secara Bapak Ibu dipimpin oleh ISIS hampir membunuh rakyat Muslim di Iraq, di Syria, dan juga Bapak Ibu Jenderal utama ISIS dibantu oleh Israel dan Amerika Serikat. Ada ribuan-ribuan sudah menerima masuki negara Israel dan menerima senjata, medical care. Itu Bapak Ibu, kalau saya mesti menjelaskan, kalau saya orang Yahudi, saya menciptakan ISIS, membunuh rakyat Muslim di sana, menguasai petrol, melakukan kacau dalam negara Arab dan Muslim. Setelah sekitar 30 minit di Masjid Yunus, kami meneruskan perjalanan menuju ke Hebron di selatan Halhul. Ketika ini, suhu agak dingin sekali. Kami sarankan untuk kita bantu ekonomi Palestin dengan membeli belah di dalam wilayah yang dikuasai oleh PLO. Okay, you say Malaysia. Malaysia, wallah Malaysia. Alhamdulillah. Dengan cara membeli belah di sini, kita dapat membantu perekonomian warga Palestin di kawasan PLO ini. Dengan harga yang berpatutan, berbelanjalah di sini berbanding kita mengalirkan wang kita ke wilayah yang dikuasai oleh Israel dan mereka cukaikan untuk pembangunan Israel. Sepanjang melalui Hebron, hati kami jadi sebab. Perang sudah pun berakhir lebih 54 tahun yang lalu. Namun parut peperangan seperti masih baru sahaja semalam ia berlaku. Bandar Hebron ini didiami oleh 200,000 Arab Palestin dan hanya sekitar 1,000 orang Yahudi. Namun kekuasaan Hebron terletak di tangan Yahudi. Dan ini adalah contoh checkpoint yang terpaksa kami lalui bagi melintas antara zon ke zon yang lain. Bagaimana hati tidak terguris apabila melihat puing-puing bedilan peluru dan bom yang telah menghancurkan kota tua yang telah dibina semenjak 3,500 tahun sebelum Masehi sebagai kota raja orang-orang Kanaan. Sepanjang perjalanan, kami menyaksikan kehancuran. Sekarang saya berada di the old city of Hebron, iaitu yang menjadi tanah suci yang kedua bagi orang-orang Yahudi. Dan ini asalnya adalah wilayah Palestin, tetapi sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Israel.
Dan ia juga jadi tanah suci bagi umat Islam kerana inilah tempat di mana Nabi Ibrahim dimakamkan. Kita lihat di sini memang ada perkampungan Yahudi. Kita boleh nampak Ortodoks Yahudi di sini. Dan kita naik ke atas ni, Masjid Ibrahim. Dan setiap penjuru tempat ini dikawal oleh tentera-tentera Israel. Seperti yang anda lihat dekat belakang saya tadi. Daripada kita turun bas ada satu checkpoint. Sebelah sana ada checkpoint. Okay, kita akan masuk ke Masjid Ibrahim dari laluan kita masuk tadi. Dan kita tak boleh pergi ke sebelah yang dikuasai oleh Israel, oleh orang Yahudi. Kita akan masuki di bahagian orang Islam saja. Pintu hijau ini ialah pintu ke makam Nabi Yusuf. Pada kebanyakan waktu ia kekal tertutup dan dikunci. Masjid Ibrahimi ini sendiri menyimpan lipatan sejarah berdarah. Selepas 1967, kota Hebron ini jatuh ke tangan Yahudi setelah kekalahan Liga Arab dalam Perang 6 hari. Kawasan yang dahulu gamat dengan pelbagai urus niaga dan sangat makmur ini sekarang kosong, dipaksa dikosongkan. Di kawasan Jalan Syuhada dan di sekitar zon ketenteraan Hebron, kereta Arab Palestin diharamkan langsung penggunaannya. Warga Hebron di sini sekadar berkeldai ataupun berjalan kaki. Terima kasih. Pada tahun 1994, Baruch Goldstein, seorang pengganas berbangsa Yahudi, memasuki Masjid Ibrahimi dan menembak seluruh jemaah solat ketika itu. Beliau menggunakan senjata automatik. Itulah Ramadan yang pilu dan juga bersempena juga dengan perayaan Purim oleh orang Yahudi. 29 orang syahid, 125 tercedera. Perdana Menteri Israel ketika itu, Yitzhak Rabin, mengecam tindakan itu. Namun, satu kelompok Yahudi telah mengangkat Goldstein sebagai seorang pejuang. Keseluruhan Kabinet Israel di Knesset telah mengharamkan satu parti politik bernama Kach kerana menyokong pembantaian Goldstein di Masjid Ibrahimi. Malah, kuburan Goldstein yang dibina monumen oleh penyokongnya juga telah dipecahkan oleh kerajaan Israel. Masjid ini dibina oleh King Herodes dan kemudian menjadi gereja dan kemudian menjadi masjid pada zaman Umar Al-Khattab. Dan kini Masjid Ibrahimi ini ialah separa masjid, separa lagi kuil sinagog Yahudi. Di pintu masuk ke Masjid Ibrahimi ini ialah tempat persemadian Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim AS. Dewan solat yang bersambungan seterusnya ialah ruang Ishaqiyah. Di dalamnya ada mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Gah dan indah ruangan ini. Namun, azannya terputus pada setiap hari Sabat, iaitu hari Sabtu. Ini bagi menghormati toleransi dan perdamaian di antara Yahudi dan juga Muslim. Di dalam ruangan Ishaqiyah ini terdapat dua makam, iaitu makam Nabi Ishaq dan juga isterinya Sayyidah Rifqah, atau biasa dikenali sebagai Rebecca. Semua pemakaman ini hanyalah sekadar tanda memorial kerana makam sebenarnya dikatakan 18 meter jauh ke dalam dasar masjid ini, yang mana ia terdapat gua yang pernah dibeli oleh Nabi Ibrahim bagi memakamkan Siti Sarah.
Gua bawah tanah dikunci oleh Mamluk sebab ada orang bapak ibu percaya di bawah ada batu suci. Umat Islam menghormati Allah Subhanahu wa taala, tidak menghormati batu suci atau batu gantung atau batu terbang. What's your name? My name Saiful. What's your name? Saiful. Muhammad Saiful. From Malaysia. You're from China? Malaysia. Korea. Malaysia. Yes. Inilah keadaan ini makam Nabi Ishaq alaihissalam dan juga isterinya. Dan di belakang saya ni, di belakang pintu ini ialah makam Sarah. Nabi Ibrahim bukannya rasul kita saja, tetapi di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil dan juga Al-Quran disebutkan juga tentang Nabi Ibrahim. Sebab itu tempat ini menjadi rebutan ketiga-tiga agama ini untuk menjadikan tempat ini semuanya tanah suci mereka. Termasuk kita sendiri, orang Islam, inilah tanah suci kita. Walaupun bukannya ada fadilat untuk kita solat di sini yang sampai berapa kali ganda pahalanya, tetapi untuk kita meneliti sejarah semula bagaimana Nabi Ibrahim membawa agama yang hanif dan kemudian agama itu membentuk satu ketamadunan hidup manusia beragama dan kemudian menjadi agama Judaism. Dan dari Judaism semua tu dia teruskan lagi ajaran yang hanif ini. Bukan Judaism yang bawa hanif, tetapi yang hanif ni akan terus. Tetapi dia submersif. Dan kemudian apabila dia timbul semula pada zaman Nabi Isa dengan wahyu yang Allah berikan, kemudian itu dah jadi agama hanif, itulah Islamnya. Kemudiannya menjadi Kristian dan diteruskan lagi sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ajaran Nabi Ibrahim juga. Tahiyat dahulu dengan tahiyat hari ini sama je. Masih lagi ada kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Dan kemudian dipesongkan, itu dah mula menjadi agama-agama serpihan-serpihan Islam. Tetapi sebenarnya agama-agama ini semuanya asalnya satu. Sebab itu Nabi Ibrahim adalah Nabi dan Rasul kepada orang Yahudi, orang Kristian, juga orang Islam. Okey, sekarang ni dekat Abgar Asharif sekarang ini, bawah ini kalau kita lihat yang pada orang Kristian ini tadi tempatnya, orang Kristian pun dia cium tempat ini. Dalam ni adalah satu akses kepada gua dekat dalam ni, dan di bawah gua ini ada untuk sampai ke tempat penemuan tulang-tulang yang dipercayai sebenarnya tulang dari Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Dan yang terakhir sekali inilah tanda persemadian Nabi Ibrahim AS di Masjid Ibrahimi Hebron. Bersebelahan dengan makam ini ialah partition yang memisahkan antara sinagog Yahudi di mana terletaknya makam Nabi Yakub atau dikenali sebagai Israel oleh mereka. Terdapat juga makam Sayyidah Likah. Assalamualaikum. 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 Lawatan kita ke Masjid Ibrahim AS. Di belakang saya kita akan meninggalkan masjid ini dalam 1000 kenangan di Hebron. Inilah keadaan di Hebron seperti di Langgar Garuda. Tak ada orang lain yang tinggal, hanya tadi ada satu street saja dekat atas tadi yang masih ada penempatan. Tapi kalau kita lihat di sini, pekan mati. Ini Hebron yang dulunya sangat meriah dan ada macam-macam benda di sini. Kalau lihat di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan, semuanya adalah bandar-bandar mati yang telah ditutup, dan masyarakat Hebron beragama Islam telah pun diusir keluar daripada tempat ini, dan hanya yang tinggal adalah bekas-bekas
tinggalan mereka yang kosong dan hari ini usang, dan mungkin ada sebahagian lagi yang masih ada lagi di sini, yang masih tinggal di sini, dan sebahagian bangunan telah diambil alih oleh Israel. Kita lihat setiap simpang dikawal oleh tentera Israel, dan juga kita lihat bekas-bekas penghuni Palestin yang masih lagi sekarang ini menagih simpati daripada sesiapa yang hadir ke sini, datang ke sini, tetapi malangnya kita tidak digalakkan untuk memberi kepada mereka kerana atas nasihat daripada kedua-dua pihak, daripada Israel dan juga pada pihak Palestin, kerana ia membahayakan keselamatan kita sebagai pengunjung ke Bandar Lama Hebron ini. Kerana apabila kita memberi ataupun membeli daripada mereka ini, akan datang 100 lagi yang akan datang bukan dengan niat untuk menjual, tetapi lebih kepada untuk mewujudkan satu kekacauan di kerumun sehingga habis apa yang ada di dalam saku kita. Sebelum mengakhiri episod kali ini, saya bawa anda semua menyinggah untuk melihat lebih rapat separation wall yang memisahkan manusia pada nama bangsa mereka. So please, if you would like to, just who is interested, and the people will have Gary. Yang part of the wall separation. Ni sekarang kita berada dekat the wall of separation. Ini pemisah yang memisahkan bandar Bethlehem dan juga bandar yang menghubungkan rakyat warga Palestin. Ini dibina khusus untuk tidak memberikan apa-apa akses untuk memisahkan dua puak Palestin dan juga Israel. Jadi kita sebenarnya tak boleh masuk ke sini sebenarnya, tetapi kita meminta khusus kepada driver kita untuk membawa kita masuk, dan kita dah dapat dah tengok sendiri depan mata kita macam mana tinggi dia wall of separation itu dengan kita. Kita kecil je. Begitulah macam mana jurang beza antara warga Palestin dan juga warga Israel. Nak tunjukkan kecil kita tak kecil pergi sana.